بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi Allah, Tuhan sekalian alam, yang telah menghidupkan kita daripada sebuah kematian kepada kehidupan, yang akan menghidupkan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal baginda adalah kekasih Allah, padahal baginda adalah orang yang paling mulia kedudukannya di kalangan sekalian makhluk. Allah berfirman kepada Nabi, innaka mayyitun fa innahum mayyitun, sesungguhnya engkau mati. Innaka mayyitun fa innahum mayyitun, dan mereka juga akan mati. Lalu Allah mengatakan sedemikian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal Nabi adalah kekasih Allah, maka apakah jaminan bagi kita untuk kita selamat daripada sebuah kematian? Bahkan Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasai kematian. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah menghidupkan kita, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menghidupkan kita di atas keimanan dan akan mematikan kita juga dalam keimanan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kerahmatan kepada kita di dunia dan juga di akhirat. InsyaAllah kita bersambung pada muka surat 124 tentang keterangan mengenai tiupan sangkakala yang kedua, keadaan kebangkitan manusia, dan orang yang pertama dibukakan tanah untuknya, yang pertama sekali dihidupkan. Apabila berlakunya tiupan sangkakala yang kedua, tiupan sangkakala yang kedua, dalam sebuah hadis yang marfu' disebut, minggu lepas kita telah bincangkan betapa kisah hari kiamat ini adalah kisah yang menggerunkan. Kalaulah tidak kerana kita memiliki Allah Azza wa Jalla, beriman dengan Allah, dialah yang akan menyelamatkan hamba-hambanya yang beriman pada hari akhirat, nescaya kita tidak mampu untuk membicarakan tentang hari kiamat. Dan para sahabat apabila mendengar kisah tentang hari kiamat, terbeban mereka. Nabi mengatakan kepada mereka, qulu hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebagai pemberi nikmat kepada kita, dan dialah sebaik-baik yang diserahkan segala urusan kita. Dalam sebuah hadis yang marfu', diriwayatkan bahawa malaikat peniup sangkakala akan berdiri di antara langit dan bumi. Kemudian dia meniupkan hingga tidak ada yang tinggal di langit maupun di bumi, seorang pun dari makhluk Allah.
dan Bani Adam tidak ada yang tinggal kecuali di bumi hanya ada dosa-dosa. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan air dari bawah arasy sehingga kemudian jasad-jasad dosa-dosa di situ tidak ada yang tinggal dari anak Adam. Bukanlah hanya dosa-dosa itu, ajbuz zanab. Ajbuz zanab iaitulah tulang sulbi. Tulang sulbi. Tolong betulkan dia punya terjemahan. Kita dah sebut bahawa terjemahan yang ada pada ringkasan ini kadang-kadang berlaku kesilapan dan kesalahan, dan kita betulkan. Sebab inilah nota yang kita ada, buku yang telah diterjemahkan. Apa yang ada kesalahan dan kesilapan kita sama-sama betulkan. Tidak tinggal bagi Bani Adam di bumi melainkan ajbuz zanab, iaitu tulang sulbi mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan air dari bawah arasy hingga kemudian jasad-jasad tumbuh. Air itu kamaniyir rijal, seperti air mani orang lelaki yang turun dari langit. Kemudian jasad-jasad dan daging mereka kembali tumbuh sebagaimana tumbuhnya tanah dari debu, yakni debu yang menggumpal menjadi tanah. Kemudian malaikat peniup sangkakala pun berdiri di antara langit dan bumi. Dia meniupkan kembali sehingga seluruh jiwa kembali kepada jasadnya, masuk ke dalamnya dan bangkit hingga menjawab seruan Allah dengan satu jawapan yang sama. Maka kisah berlakunya penciptaan atau kehidupan selepas daripada kematian dalam sebuah hadis yang marfu'. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang menerangkan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, yauma tubaddalul ard ghairal ardi was samawat. Pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit, mereka semuanya berada di padang mahsyar, berkumpul menghadap ke hadrat Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang panjang ini, hadis yang panjang, bahawa Allah, hadis ini yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, hadis yang panjang, bahawa Allah membentangkan bumi lalu menghamparkan permukaannya bagaikan permaidani yang datar, tidak ada gelombang, yakni tidak ada tanah tinggi, pohon ataupun manusia di atasnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghamburkan semua manusia ke atas bumi yang telah berubah permukaannya hanya dengan sekali penghamburan. Kemudian Allah menurunkan Allah menurunkan air bagi manusia dari bawah arasy. Yuqalu lahu ma'ul hayawan, dikatakan ma'ul hayawan, air itu air yang hidup, air kehidupan, air kehidupan. Dan apabila kena kepada makhluk, maka dikatakan, wahai makhluk hidup, inilah air yang akan menghujani kamu selama 40 tahun, sehingga permukaan air tersebut mencapai setinggi 12 hasta. Kemudian Allah memerintahkan jasad-jasad untuk tumbuh kembali seperti tumbuhnya sayur-sayuran atau tumbuhnya tumbuh-tumbuhan yang tumbuh selepas hujan, sehingga jasad manusia kembali sempurna seperti sedia kala sewaktu hidup di dunia. Inilah yang berlaku. Kalau dilihat di sini, para ulama menyatakan berapakah jarak
antara tiupan sangkakala pertama yang mematikan dan tiupan sangkakala kedua yang menghidupkan. Berapa jarak masa dia? Air antara kematian, lepas mati maka akan diturunkan air hujan yang seperti mani lelaki. Hujan itu akan turun dan jarak masa selama 40 tahun. Antara dua tiupan sangkakala itu selama 40 tahun. Lepas 40 tahun berlakulah tiupan sangkakala yang kedua. Kita baca lagi. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai penjaga arasy, hiduplah. Kemudian dia berfirman, hiduplah wahai Jibril, Mikail dan Israfil. Lalu Allah menyuruh malaikat Israfil untuk mengambil sangkakala. Selepas 40 tahun, maka itulah yang akan pertama sekali dihidupkan oleh Allah. Kemudian Allah memanggil para arwah, iaitu para ruh. Maka para ruh itu pun datang. Apabila dia seorang mukmin, ruhnya akan bersinar. Sedangkan yang lain yang bukan mukmin, maka ruhnya akan berwarna kelam. Lalu Allah Azza wa Jalla sebelum daripada mengatakan, berfirman kepada malaikat Israfil, disebut dalam nas yang asal dalam kitab ini yang tidak ada dalam terjemahannya, fayakhudhuha wa yulqiha fis sur. Allah mendatangkan, mengambil ruh-ruh ini lalu diletakkan dalam sangkakala. Kemudian diperintahkan malaikat untuk meniupkan sangkakala sebagai tanda bahawasanya manusia akan dihidupkan. Maka ruh-ruh itu pun ditiup kembali kembali kepada jasadnya bagaikan lebah yang memenuhi langit dan juga bumi. Makna bila ditiupkan sangkakala, bersamanya keluarlah para ruh untuk mencari jasad-jasadnya. Selama 40 tahun Allah membaiki, mencipta kembali apa yang ada di bumi daripada jasad-jasad manusia. Lepas ditiupkan sangkakala yang kedua, maka ruh ini akan kembali kepada jasadnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, demi kemuliaanku dan kebesaranku, wahai ruh, masuklah ke jasad-jasad kamu. Maka ruh-ruh tersebut pun masuk ke dalam dunia dan masuk ke dalam jasad mereka seperti bisa yang disengatkan ke dalam tubuh. Mana ruh ni akan masuk kembali kepada jasad sepertilah bisa yang disengat. Macam mana? Dia akan mengalir sampai ke seluruh tubuh, kemudian hidup kembali. Kita pun kadang-kadang waktu kita tidur lena tu, mula-mula celak mata tangan tak boleh nak bergerak lagi. Berasa dia pergi sikit-sikit macam kita kena sengat tu. Mula-mula kebah tangan kita. Sehingga lama-lama barulah kita boleh angkat dan sebagainya. Itu kejadian yang akan berlaku. Kemudian bumi pun terbelah, iaitu selepas daripada dia hidup dalam kubur, bumi pun terbelah. Dan Allah Subhanahu wa taala, bumi terbelah maksudnya apa ni? Tanah kubur yang terbuka. Bukan kata bumi terbelah tu terbelah jadi dua dah. Makna bumi itu terbelah iaitu membongkar kubur-kubur mereka yang disemadikan di dalamnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, kerana akulah bumi terbelah, lalu kamu keluar daripadanya dalam keadaan muda, seolah-olah kamu adalah pemuda yang berumur 33 tahun. Sedangkan lidah-lidah mengalir dengan cepat menuju kepada dia. Baik.
Ini bahasa ni tak berapa kita faham, kerana yang sebenarnya wal lisanu yauma idzin bisiryaniyah, sedangkan lidah-lidah pada hari itu bercakap dengan bahasa as-siryaniyah. Itu yang ada dalam riwayat ini. Tetapi kata pentahqiq kitab ini, wal lisan, perkataan pada hari itu bercakap dengan bahasa Siryaniyah, yaitu bahasa yang dituturkan oleh Nabi Adam alaihi salam. Riwayat ini adalah tambahan yang tidak ada dalam masadir sumber-sumber rujukan hadis yang utama, tetapi didatangkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam riwayatnya ini. Maka para ulama berselisih pendapat, kata Imam Syekhul Islam Ibn Taymiyah, bahawa ulama berselisih pendapat bahasa apakah yang akan manusia gunakan selepas daripada dia dibangkitkan. Kerana tidak ada satu nas yang sarih yang menyatakan tentang masalah ini. Kata Ibn Taymiyah rahimahullah, sa'ala sa'ilun, berkata orang yang bertanya, apakah bahasa yang akan digunakan untuk bercakap dengan manusia pada hari kebangkitan? Maka dia menjawab, selepas daripada memuji Allah Tuhan sekalian alam, tidak diketahui, la yu'lam bi ayyi lughatin yatakallamun nasu yawma idzin, tidak diketahui dengan bahasa apakah manusia berkata-kata pada hari tersebut. Wala bi ayyi lughah yasma'una khitabar Rabb azza wa jalla, dan tidak juga diketahui dalam bahasa apakah Allah akan bertutur dengan manusia, kerana Allah tidak mengkhabarkan sesuatu pun dari perkara itu. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak sah, dia kata. Ada yang mengatakan bahawa orang ahli jahannam akan bercakap bahasa Farsi, ahli syurga bercakap bahasa Arab. Tapi kata Ibn Taymiyah, lam yasihha anna al-farisiyah lughatul jahannamiyyin, tidak sahih bahawa bahasa Parsi adalah bahasa ahli neraka jahannam. Sebagaimana tidak sahih juga bahawa ahli syurga bercakap bahasa Arab, dia kata. Wala na'lamu niza'an fi dhalika bainas sahabah, bahkan kita tidak mengetahui perkara ini menjadi perselisihan di kalangan para sahabat. Sahabat tak bincang masalah itu. Bal kulluhum yakufuna an dhalika lianna al-kalam fi mithli hadha min fudulil qaul. Dia kata para sahabat tak bincang masalah ini, sebab masalah ini kalau tahu pun tak faedah, tak tahu pun tak ada faedah. Yang penting yang kita tahu, manusia akan menghadap Allah. Nabi kata tidak ada antara dia dengan Allah Azza wa Jalla penterjemah. Setiap manusia dia akan berkata-kata dengan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada penterjemah antara dia dengan Allah. Itu hadis yang sahih. Adapun dalam bahasa apa, sahabat tak bincang. Baik. Melainkan di kalangan mutaakhirin ada yang kata mereka berkata dengan bahasa Arab, kecuali ahli neraka mereka akan bercakap dengan bahasa Farsi. Dan itulah bahasa ahli neraka. Sebahagian mereka kata bercakap dalam bahasa Siriani, sebagaimana yang datang dalam riwayat ini. Tapi riwayat ini juga adalah riwayat yang tidak sahih
tambahannya itu. Makna bercakap dalam bahasa Syrian. Dan setiap pendapat tidak ada hujah yang jelas, yang sharih menyatakan tentang bahasa manusia yang akan bercakap pada hari itu. Baik. Jadi tidak tinggal melainkan kita letak satu tanda, sedangkan lidah-lidah itu tak situ supaya kita tidak dalam bahasanya kita tidak pening. Maknanya bangkitlah seolah-olah kamu adalah pemuda yang berumur 33 tahun yang bangkit dengan cepat menuju kepada Allah yang memanggil dan berkata, pada hari ini orang-orang kafir akan merasa susah. Hari itu adalah hari dikeluarkan para manusia dan dikumpulkan, lalu berhenti di satu tempat kira-kira 70 tahun, di mana Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada kamu, tidak memutuskan urusan kamu, dan sehingga semua makhluk menangis. Tidak ada lagi air mata yang keluar hanyalah air mata darah. Yang keluar adalah air mata darah yang mengalir dan peluh mengalir. Tambah situ ada jatuh sikit. Dan peluh mengalir sampai ke kerongkong mereka. Peluh mengalir, ada yang sampai ke kerongkong azqan, dagu-dagu mereka disebut, sampai kepada kerongkong dan dagu mereka. Kemudian mereka berkata, siapakah yang akan memberikan syafaat kepada kami menuju Tuhan, sebagaimana yang diceritakan dalam sebuah hadis yang panjang tentang kisah syafaat yang akan dijelaskan nanti. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, kisah di antara tiupan sangkakala yang pertama dan juga sangkakala yang kedua di saat manusia nak kembali hidup sebagaimana telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita katakan bahawa para ulama menyatakan berdasarkan menyatakan berdasarkan riwayat yang ada, jarak masa di antara dua tiupan itu selama 40 tahun. Berapa tiupan yang akan ada, tiupan sangkakala? Ikhtalafal ulama berselisih pendapat tentang bilangan sangkakala yang akan ditiup, bilangan tiupan sangkakala. Ada yang kata 3, ada yang kata 2. Yang kata 3 kerana datang dalam Al-Quran merujuk kepada 3 bentuk. Yang pertama, ayat Al-Quran dalam surah An-Naml ayat yang ke-87, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yauma yunfakhu fis-sur fafazi'a man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah wa kullun atauhu dakhirin. Hari ditiupkan sangkakala, maka terkejutlah segala yang di langit dan segala yang di bumi, melainkan mereka yang dikehendaki oleh Allah. Jadi ini Allah menyatakan sifat manusia selepas ditiupkan sangkakala. Yang pertama, terkejut. Dalam ayat yang lain surah Az-Zumar, Allah Ta'ala sebut wa nufikha fis-sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah. Ditiupkan sangkakala, lalu matilah semua yang ada di langit dan di bumi kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Dalam ayat yang sama, thumma nufikha fihi ukhra, kemudian ditiupkan sekali lagi, maka fa idzahum qiyamun yanzurun, maka mereka pun hidup dan menanti-nanti apa yang akan diputuskan oleh Allah kepada mereka. Jadi ada 3 keadaan manusia yang disebut dalam Al-Quran: tiup kejut, tiup mati, dan tiup hidup. Maka berselisih para ulama
Ada yang kata tiga tiupan. Tiupan yang menggerunkan, tiupan yang mematikan, dan tiupan yang menghidupkan. Tetapi ada juga pandangan yang mengatakan hanyalah 2. Dan inilah yang disebut oleh Imam Al-Qurtubi sebagai pandangan yang sahih, yaitu tiupan yang mematikan adalah tiupan yang sama dengan mengejutkan, menggerunkan, yaitu berlaku tiupan sangkakala. Tiupan itu adalah tiupan yang menggerunkan sehingga menyebabkan kematian. Allah Subhanahu wa taala sebut fa idza nuqira fin naqur, apabila diketuk, ditiup sangkakala dengan keadaan menggerunkan sehingga mati semua manusia daripada tiupan itu. Maka Al-Imamul Qurtubi mengatakan bilangan tiupan sangkakala ada 2. Ada 2. Yang pertama menggerunkan dan mematikan, dan yang kedua adalah tiupan yang menghidupkan. Wallahu ta'ala alam. 40 tahun yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah 40 tahun dunia ataupun 40 tahun akhirat, yang kita pasti bilangan hari akhirat bermula pada hari itu maka berbeza-beza. Hari mahsyar bilangan dia 50,000 tahun. Hari syurga, satu hari dalam syurga sama dengan 1000 tahun. Adapun sebelum daripada tu, wallahu ta'ala a'lam. Baik, 40 tahun, sebab masa tu tak ada yang hidup, kita tak boleh nak tahu siapa dia, banyak mana. Baik, berkata Ibnul Mubarak, bainan nafkhataini 40 sanah, al-ula yumitu Allahu biha kulla hayyin, wal ukhra yuhyi Allahu biha kulla mayyit. Ibnul Mubarak berkata, di antara 2 tiupan itu 40 tahun. Yang pertama mematikan semua yang hidup, dan yang kedua menghidupkan semua yang mati. Naam. Naam, al-istithna. Kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Kita dah bincang sebelum daripada ini, ada golongan-golongan yang tidak mati di saat tiupan itu berlaku, tetapi mereka akan mati beberapa masa selepas daripada itu. Antaranya hamalatul arsh, penjaga arash, malaikat Israfil sendiri, malaikat maut, yang mana mereka tidak mati di saat tiupan sangkakala itu berlaku, tetapi akan dimatikan selepas daripada itu. Sehingga Allah mengatakan bahawa limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahhar, semuanya akan mati, tetapi illa man sya'allah, mereka yang tidak mati di saat tiupan itu berlaku ada, tetapi akan dimatikan secara berperingkat dan peringkat. Baik, dalam sebuah hadis dikatakan bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ana awwalu man tanshaqqu anhu al-ard fa ujlisa jalisan fi qabri fayaftahu li baban bab min tahti Baik, mana dah semalam. Naam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sini ada satu yang berbeza dengan kitab yang asal, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya bacakan terjemahan dia terus. Akulah orang yang pertama kali yang akan terbuka kuburnya. Nabi kata, akulah yang pertama sekali yang dibukakan kuburnya.
Mana setelah berlakunya tiupan sangkakala, bumi akan terbelah dan mengeluarkan isi kandungannya. Siapakah yang pertama sekali akan dihidupkan oleh Allah dan terbelah kuburnya, terbuka kuburnya? Itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana awwalu man tanshaqqu anhu al-ard. Aku adalah orang yang pertama sekali yang terbelah kuburnya. Fa ujlisu jalisan fi qabri. Kemudian aku duduk di kuburku. Lalu dibukakan pintu dari bawah kakiku. Fayaftahu li baban ila as-sama' bihiyali ra'si hatta anzura ila al-'arsy. Dia tertinggal di sini. Yang pertama, dibukakan pintu dari langit. Di bumi itu lepas tu dibukakan pintu dari langit bihiyali ra'si, di atas kepalaku, sehingga aku dapat melihat kepada arasy Allah. Makna bila dibukakan hari tersebut, sudah tidak ada lagi hijab, ataupun kita sebut hari ini hanya kita dapat lihat langit dunia. Tapi pada hari digulungnya langit, Allah Ta'ala gulung langit. Yauma natwis samaa'a ka tayyis sijilli lil kutub. Kami gulung langit sebagaimana Allah Ta'ala kata orang gulung lembaran-lembaran kertas. Maka di saat itu Nabi kata, bila aku bangkit daripada kubur, Nabi kata dibukakan pintu langit sehingga nampak arasy Allah Azza wa Jalla. Kita tengok hari tersebut, sebab tu Allah Ta'ala sebut yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Hari Allah tukar langit dan bumi bukan sebagaimana hari ini. Bangkit di alam akhirat, Allahu Akbar, menggerunkan. Kalau kita kata kita hari ni tengok bumi kecil, kita je, kita tidak merasakan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Baru semalam saya kongsi dengan sahabat-sahabat satu video yang saya pergi kepada pameran Al-Asma'ul Husna, satu galeri yang diwujudkan di Jami' Ar-Rajihi, Masjid Ar-Rajihi di Mekah. Dia letak nama-nama Allah, dalam masa yang sama datangkan gambar-gambar dan video-video yang ada kaitan dengan kebesaran Allah pada nama-namanya. Dalam satu bilik galeri, dia panggil bilik panorama. Kita masuk tu gelap gelita, panorama tu. Daripada gelap, dia pun tunjuk gambar satu mushaf yang terbuka. Kemudian seolah-olah kamera tu pun zoom out, maknanya makin jauh. Dia pun tulis tepi, anda berada 1 meter tinggi dari permukaan bumi. Dia pun zoom lagi lama, lagi jauh, sehingga dia kata anda berada 100 km daripada bumi. 1000 km, 100,000 km, 1,000,000 km. Mana kita dah nampak bumi tu bentuk dia bulat gitu. Naik lagi, zoom lagi, sampai dia nampak galaksi Bima Sakti. Naik lagi sampai nampak seluruh galaksi, tak tahu berapa banyak, berbilion galaksi. Sehingga dia kata had ukuran manusia yang manusia mampu ukur pada hari ini lebih kurang 165 bilion tahun cahaya jaraknya. Mana kelajuan cahaya, jarak kelajuan cahaya selama mana? Selama 165 bilion tahun perjalanan cahaya. Itu jarak angkasa yang mana manusia nampak pada hari ini.
Tapi apabila saat Allah menggulung langit, yauman natwis samaa ka tayyis sijilli lil kutub, kita tak tahu bagaimana keadaannya manusia apabila dia bangkit di alam akhirat. Dia melihat kepada langit yang sudah terbuka dengan luas dan tidak ada lagi langit dunia yang telah digulung oleh Allah Azza wa Jalla. Besarnya kita berasa kerdilnya kita bila duduk depan panorama tu, berasa kerdilnya kita. Tapi itu di saat kita berada dalam bilik yang kecil dan gambar yang terpampang adalah gambar yang telah dizoomkan dan kecil. Bagaimana saatnya apabila kita melihat seluruh angkasa raya ini dengan pandangan mata kasar kita. Allahu Akbar. Kerdilnya kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dibukakan pintu dari bawah kakiku sehingga aku boleh melihat ke dalam tanah yang 7 dan aku boleh melihat athara, debunya atau tanah yang basah yang berada dalam pelusuk bumi. Kemudian dibukakan pintu dari sebelah kananku sehingga aku melihat syurga dan tempat para sahabatku. Kemudian bumi bergerak di bawahku. Bumi bergerak. Di saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada bumi, "Wahai bumi, kenapa kamu bergerak? Wahai bumi, kenapa kamu bergerak?" Lalu dia menjawab, "Aku diperintahkan oleh Tuhanku untuk mengeluarkan segala yang ada di dalam perutku sehingga tidak ada lagi yang tinggal, dan itulah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala." Itulah yang difirmankan oleh Allah dalam surah Al-Insyiqaq, "Wa alqat ma fiha wa takhallat," dan bumi memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan dia menjadi kosong. Mana bumi akan mengeluarkan apa saja yang ada di dalam perut bumi dan kosonglah bumi. Tidak ada yang tinggal. Orang kata aku tak nak bangkit duduk dalam bumi. Duduk dalam kubur tak bangkit-bangkit dalam tu. La, bumi akan mengeluarkan dia. Bumi akan memuntahkan dia. Wa takhallat, dan bumi akan menjadi kosong. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Wa adzinat li rabbiha ay sami'at wa ata'at. Bumi dengar, bumi patuh kepada Allah Azza wa Jalla. Allah yang kata kepada bumi, "Wahai bumi, kamu keluarkan apa yang ada dalam perut kamu dan kosongkan perutmu." Bumi pun keluarkan belaka. Allahu Akbar. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Maka disebut di sini dalam sebuah hadis yang lain disebutkan. Tetapi apabila saya rujuk kitab yang asal, dikatakan diriwayatkan dari Al-Hulaimi. Ini bukan hadis tapi riwayat atau dikatakan oleh Al-Hulaimi berdasarkan kefahaman hadis yang ada. Dia berkata Allah akan mengumpulkan jasad manusia yang terpisah dari perut bumi. Makna apabila bumi ni keluar, bumi muntahkan segala jasad yang ada, bererti sebelum daripada dimuntahkan semua jasad-jasad yang terpisah akan dicantumkan oleh Allah. Naam, mayat-mayat yang dibakar juga, sama ada yang terbakar oleh api yang disebut sini, atau yang tenggelam di dalam air, atau yang terbakar oleh matahari, maknanya reput di bawah matahari, atau yang dibaham binatang buas. Di mana saja dia berada, semuanya akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dan tentu saja yang terbakar oleh matahari ketika semua jasad telah terkumpul kembali dan telah sempurna. Maknanya apa saja keadaan manusia akan dikumpulkan oleh Allah. Kan kita baca dalam hadis sahih Al-Bukhari, di saat seorang yang begitu takut kepada Allah, dia ni ahli maksiat, dia pesan kepada anak dia, bila dia mati, dia suruh buat apa? Bakar mayat dia. Pernah dengar hadis tersebut? Bakar mayat dia, ambil abu, taburkan di laut ataupun taburkan di atas bukit, biar dia diterbangkan angin. Apabila dia melakukan perkara tersebut, memang anak dia buat sungguh. Anak dia buat sungguh. Lalu Allah Subhanahu wa taala kata, wahai bumi, kumpulkan dia. Nak jatuh mana? Jatuh atas bumi juga. Bumi-bumi ni makhluk Allah. Allah yang punya. Allah kata kepada bumi, wahai bumi, kumpulkan dia balik. Maka bercantum dia dan hidup dia di hadapan Allah Azza wa Jalla. Padahal dia telah hancur, dibakar api, debu-debunya bertaburan di pelusuk bumi, tetapi tidak ada yang payah bagi Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang payah bagi Allah Azza wa Jalla. Allah akan mengumpulkan jasad-jasad yang terpisah dari perut bumi, sama ada yang terbakar oleh api atau yang tenggelam di dalam air atau yang terbakar oleh matahari. Maknanya dia reput di bawah panahan sinaran matahari. Ketika semua jasad telah terkumpul kembali dan telah sempurna, hanya tinggal ruh yang belum ditiupkan, maka Allah mengumpulkan semua ruh di sebuah tempat, yakni as-sur, itu sangkakala. Kemudian Allah menitahkan kepada malaikat Israfil untuk meniupkan sangkakala tersebut, sehingga semua ruh kembali kepada jasad-jasadnya dengan izin Allah. Dalam sebuah hadis, ini juga disebut dalam nas yang asal, wa ruwiya fi tafsir, dalam sebuah diriwayatkan dalam tafsir ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Diriwayatkan dalam tafsir, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diredai. Bahawa disebutkan bahawa firman itu adalah perintah kepada ruh untuk kembali kepada jasad-jasad mereka. Ila rabbiki, kepada Tuhan kamu, bukan Tuhan kamu, Tuhan kamu. Rabbiki ini, Rabbu ni boleh jadi Tuhan, boleh jadi Tuan. Rabbul bait, Rabbul bait, tuan rumah. Kalau orang perempuan dia panggil apa? Suri rumah. Orang lelaki dia panggil tuan rumah, orang perempuan dia panggil suri rumah. Bahasa Arab dia sebut apa? Suri rumah. Siapa tahu? Dalam bahasa Arab orang sebut apa suri rumah? Dia sebut Rabbatul bait. Rabbatul bait. Kalimah Rabbun ditakniskan. Kalimah Rabbun, Rabbun tu kalau bagi Allah Tuhan. Tapi kalau manusia, Rabbu Tuan. Maka bagi wanita dia ada ta'ut taknis. Kalimah Rabbun jadi Rabbatun. Rabbatul bait, tuan rumah wanita, iaitu suri rumah. Kalau orang perempuan orang tanya, kamu kerja apa? Dia kata saya suri rumah. Orang bahasa Arab dia sebut ana rabbatul bait.
Aku ni tuan rumah, Rabbatul Bait. Kenapa dinisbahkan rumah juga kepada perempuan? Ini tak berkait dengan kita ni. Kenapa dinisbahkan rumah kepada perempuan? Makna dia disebut sebagai tuan rumah, Rabbatul Bait. Padahal lelaki juga disebut Rabbul Bait, tuan rumah lelaki. Wanita juga disebut sebagai Rabbatul Bait. Sebab apa? Sebab dalam banyak keadaan dialah tuan di rumah dia. Di banyak keadaan dialah tuan di rumah dia. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti ba'liha wa hiya mas'ulun anhu. Dalam hadis Nabi kata, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya tentang kerajaannya. Maka dalam banyak-banyak kerajaan, pemimpin disebut tentang negara, lelaki ditanya tentang keluarga. Nah, wanita Nabi kata, hiya wal mar'atu ra'iyatun fi baiti ba'liha. Dia ini pemimpin dalam rumah suaminya, bukan pemimpin kepada suaminya. Jangan jadi pemimpin kepada suami lah, itu khata. Pemimpin kepada rumah suaminya, rumah baiti ba'liha. Nabi sebut rumah kepada suami, tapi rumah suami itu ada juga pemimpin, iaitu al-mar'atu ra'iyatun fi baiti ba'liha. Dia ketua kepada rumah suaminya. Wa hiya mas'ulatun anha, dan dia akan ditanya tentang kerajaannya. Makna orang lelaki akan ditanya tentang keluarga, sebagaimana wanita juga akan ditanya tentang bagaimana dia menguruskan keluarganya. Di saat bila kan orang lelaki ni keluar berjihad, orang lelaki keluar rihlah mencari ilmu, orang lelaki keluar berniaga dan sebagainya. Zaman dulu memang jarang duduk di rumah. Kalau keluar, kadang-kadang ahlus sugur pergi ke medan jihad 3 bulan baru balik. Setengah-setengah tu balik anak besar. Maka di saat dia keluar ke medan, sebab itulah Islam menisbahkan wanita sebagai pemimpin dalam rumah suaminya. Kerana dalam banyak waktu, bila saat suaminya tidak ada, maka dialah pemimpin dalam rumahnya. Dialah yang akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Kerana itu, para suami sekalian, para lelaki-lelaki sekalian, lantiklah pemimpin di rumah kita, atau latihlah mereka dengan kepimpinan. Kerana sesungguhnya kita sangat perlu kepada wanita yang mempunyai kekuatan dalam memimpin rumah, dalam memimpin rumahnya. Rabbatul Bait, bukan sekadar pada makanan, pakaian dan seumpama dengannya, tetapi yang lebih utama bagaimana dia menghidupkan Islam dalam rumah di saat suami keluar untuk sesuatu urusan. Yang paling kita takut di rumah waktu kita ada, elok belaka. Tak, lepas kita tak ada, ni layan Hindustan dekat rumah. Kita duduk dengan kuliah di sini atau dengan solat, berapa ramai orang mari dia tinggalkan anak isteri di rumah, suami duduk dalam majlis ilmu, sama ada duduk mengaji atau duduk mengajar, atau salat atau mengaji Quran dan seumpama dengannya, tapi di rumah yang berlaku sebaliknya. Siapa akan ditanya? Dua-dua, baik si suami, dan di saat suami datang, si isteri juga akan ditanya. Baik, yang kita nak sebut tadi kalimah Rabbun. Kalimah Rabbun merujuk kepada Tuan. Maka sebahagian daripada tafsir, apabila Allah mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki, wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbiki. Rabbiki
ada yang kata kembali kepada Allah radiyatan mardiyah. Tapi dikatakan dalam tafsir, ada juga diriwayatkan bahawa irji'i ila rabbiki, kembalilah kepada Tuhan kamu. Tuhan kamu iaitu pemilik roh itu. Maka di dunia roh ni duduk dengan siapa? Maka dikatakan pada hari akhirat, wahai roh, kamu keluarlah cari Tuhan kamu. Sebab tu dalam riwayat yang tadi kita disebut selepas tiupan sangkakala, roh bertebaran seperti lebah yang banyak. Dalam satu masa roh bertebaran seperti lebah yang banyak. Tapi saat tu mana manusia nak tengok? Semua manusia mati belaka. Di saat itu bertebaranlah roh nak cari Tuhan dia mana. Maka dia masuk ke dalam jasad seperti bisa yang menyerap di dalam tubuh. Selepas itu hiduplah mereka. Sebagaimana kita menyebutkan tuan rumah sama yang dengan yang memiliki rumah, lalu dalam firman, maka masuklah ke dalam hamba-hambaku, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka dia kata fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu dalam hamba-hambaku, iaitu masuklah roh itu ke dalam jasad-jasad hamba Allah Azza wa Jalla, wadkhuli jannati, dan selepas itu masuklah kamu ke dalam syurgaku. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, dia baca satu lagi bab, iaitu manusia akan dibangkitkan sesuai dengan keadaannya ketika dia meninggal dunia. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Kata dia, sami'tun Nabi, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yub'atsu kullu 'abdin ala ma mata alaihi, dibangkitkan seorang hamba sebagaimana dia meninggal. Dibangkitkan seorang hamba sebagaimana dia meninggal. Macam mana tu? Kita baca lagi. Dalam hadis yang marfu' yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari, yang sebenarnya hadis ini ada riwayat Bukhari dan Muslim, tetapi lafaz ini adalah lafaz Imam Muslim, bukan Imam Bukhari. Maka kalau boleh, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim disebutkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza arada Allahu biqaumin azaban asaba, idza arada Allahu biqaumin azaban asabal azab man kana fihim thumma bu'ithu ala niyyatihim thumma bu'ithu ala niyyatihim. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Imam Muslim, Nabi kata, apabila Allah menghendaki azab bagi suatu kaum, maka azab itu akan menimpa semua orang dalam kaum tersebut, lalu mereka dibangkitkan kembali sebagaimana niat mereka. Dalam riwayat Bukhari, sebagaimana amalan mereka. Mana kalau menimpa satu kaum, timpa mati semua, tapi tetap saja yang mati itu akan bangkit dengan niat mereka dan juga amalan mereka. Dalam Sahih Muslim disebutkan dalam sebuah hadis bahawa ada seorang lelaki yang berihram dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fawaqasathu naqatuhu, jatuh daripada unta dan patah lehernya.
dalam keadaan dia berihram. Zaman Nabi pun zahmah dah. Buat haji ni zaman mana-mana pun tetap saja penuh dengan sesak dengan manusia. Ramai dengan tak ramai je. Tapi ramai pun tak ramai pun sesak juga. Sebab tu Nabi kata waktu padang Arafah, as-sakinah, as-sakinah. Tenang, tenang. Jangan duduk belorak. Tenang. Suruh tenang. Sebab apa? Manusia duk semua nak pergi. Kita kata zaman sekarang ni orang buat haji berjuta, 2-3 juta orang buat haji. Jam. Kita berkata, Allah, ramainya buat haji 3 juta, patutlah jam. Zaman dulu kali tak lagu ni. Kita tanya orang tua Mekah, zaman dulu macam mana? Dia kata zaman unta jam lagu tu juga. Zaman unta pun jam, zaman bah pun jam, zaman bila-bila. Itulah sifat haji. Tak berubah. Sebab Allah berkehendak begitu. Sekarang ni lorong Arafah ada berapa? Lorong nak masuk Arafah ada 8 ke 12. Jalan nak masuk Arafah jam juga. Tahun ni saya jalan kaki daripada Arafah nak cari bas, bukan jalan kaki nak cari bas, nak keluar tu kena keluar dulu daripada Arafah. Waktu kita nak keluar, ya Allah, penuh sesak. Padahal tahun ni antara tahun yang tak ramai. Jadi sesak semua di padang Arafah. Ringkasnya, zaman Nabi ada orang buat haji dengan Nabi. Tiba-tiba jatuh unta. Dalam kesesakan itu jatuh dia daripada unta, patah leher dia. Maka Nabi SAW bersabda, "Ighsiluhu bima'in wa sidrin." Mandikanlah dia dengan air pohon bidara, dan kafankanlah dia dengan kedua pakaian ihramnya, saubaihi, dua pakaiannya. Saubai ni orang yang pakai ihram kan dia pakai dua pakaian. Satu izar, hak duduk di antara pusat dan lututnya, antara ke bawah. Satu lagi rida yang duduk atas bahunya. Maka Nabi kata pakaikan dia, kafankan dia dengan dua pakaiannya itu. Wala tamassuhu tiban, dan jangan diletakkan wangian, dan jangan tutup kepalanya, kerana sesungguhnya dia akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan mulabbiyah, bertalbiyah. Orang yang mati dalam ihram bangkit juga dalam keadaan ihram, sebagaimana orang yang mati dalam keadaan luka di medan perang. Yaklamu, dia mati di medan perang, dia akan bangkit dengan luka-lukanya. Dan Nabi SAW mengatakan darahnya berwarna darah, merahnya seperti darah, tetapi wangiannya seperti kasturi yang berada di tubuhnya. Orang yang mati syahid bangkit dalam keadaan mati syahid. Orang yang mati dalam ihram bangkit dalam keadaan berihram. Maka alhamdulillah bagi mereka yang dimatikan dalam husnul khatimah, bangkit mereka dalam keadaan baik. Bagaimana orang yang mati dalam keadaan dia sedang bersalat, bagaimana orang yang mati dalam keadaan sedang bersujud kepada Allah, bagaimana orang yang meninggal di saat dia sedang membaca Al-Quran. Kita mohon kepada Allah husnul khatimah, dan kita takut bagaimana sekiranya manusia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Sebab Nabi kata apa tadi? Nabi kata yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaih. Dibangkitkan setiap manusia di atas cara bagaimana dia mati, sama ada yang baik ataupun yang buruk, sama ada yang baik ataupun yang buruk. Diriwayatkan oleh Imam Muslim kata dia, dan Ibnu Majah. Tapi Ibnu Majah
Dalam riwayat yang kedua di bawah tu, riwayat Ibnu Majah. Kalau dalam buku kita ni, riwayat yang pertama yang disebut dalam hadis marfu' yang lainnya diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ibnu Majah, takhrujun naihatu min qabriha yaumal qiyamah. Itu bukan riwayat Ibnu Majah, itu bukan riwayat Imam Muslim. Dia tulis apa situ? Ada dua dia tulis. Tapi dalam takhrijnya di situ bukan riwayat Muslim dan Ibnu Majah. Dalam nuskha asal dikatakan riwayat Imam An-Nasa'i, tetapi pentahqiq bila dia cari dia tak jumpa dalam kitab An-Nasa'i. Lalu dia kata aku tak tahu datang dari mana. Tapi riwayat Imam Muslim kita baca, yang di bawah tu betul riwayat Imam Muslim dan Ibnu Majah. Kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, an-niyahah min amril jahiliyah. Seorang yang meratapi kematian adalah dari urusan jahiliyah. Orang yang meratapi kematian, duk tampar pipi, duk koyak baju, duk menangis dan sebagainya, maka itu bukan urusan orang Islam, itu urusan jahiliyah. Kata Nabi, wa innan naihah, dan orang yang wanita peratap, wanita yang sifat dia meratap, idza matat, apabila dia mati, qata'allahu laha thiyaban minan nar, Allah akan potong baginya baju dari neraka. Wadir'an min lahabin nar, dan kedua tangan dan dan baju besi yang dibuat daripada lahabin nar, gelojak api neraka. Orang yang meratap maka dia akan bangkit pada hari akhirat memakai pakaian itu. Orang yang pemakan harta riba, pemakan harta riba, macam mana dia bangkit pada hari akhirat? Ibnu Abbas dan Mujahid yang lain berkata tentang firman Allah, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang yang makan harta riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan, orang kena rasuk hantu lantaran penyakit gila. Itu ayat Al-Quran. Mereka berpakat, semua berkata, ulama tafsir kata yub'atsu kal majnun. Orang yang makan harta riba bangkit pada hari akhirat seperti orang gila. Seperti orang gila, meracau, bertempik, berteriak, gila. Mereka kata apa? Kenapa? Bahawasanya maksud dari ayat tersebut adalah bahawa orang-orang yang memakan harta riba dan harta anak yatim akan dibangkitkan dari kuburnya dalam keadaan dicekik syaitan. Tapi sebahagian ulama lain berpendapat maksud ayat di atas adalah bahawasanya riba yang mereka makan akan bertambah-tambah dalam perut mereka, yang akan membuat perut mereka kembung dan berat. Ketika mereka keluar dari kubur, mereka pun berdiri lalu terjatuh kerana berat dan besarnya perut mereka. Sebab dalam riwayat yang lain, kalau kita baca riwayat yang Nabi dibawa berjalan oleh malaikat Jibril dan Nabi diperlihatkan kepada sebahagian daripada azab, Nabi kata ada manusia yang perut mereka besar, dan di saat Fir'aun dan tentera dia nak dibawa ke dalam neraka, Fir'aun dan tenteranya datang dan memijak-mijak perut mereka. Bila ditanya siapa, mereka adalah pemakan harta riba. Maka para ulama tafsir mengatakan yatakhabbatuhu syaitanu minal mas, mereka hari itu jadi gila disebabkan keadaan mereka yang begitu dahsyat.
tengok perut besar, nak berjalan tak mampu, nak bangkit tak larat, maka mereka yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang yang bangkit sebab makan harta riba, begitulah keadaan mereka. Orang yang bawa gulul, harta gulul. Harta gulul ni apa dia? Harta yang diambil secara haram. Harta rampasan perang yang diambil sebelum dibahagikan. Perang-perang ada harta rampasan perang. Dia ambil, dia masuk dalam poket, dia tak pergi tak pada Baitul Mal Muslimin. Dia sepatutnya bila ambil, kumpulkan dulu, kemudian akan dibahagi mengikut bahagian yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi satu harta haram yang dia ambil tanpa pembahagian yang benar. Sebab itu adalah harta awam, harta seluruh kaum muslimin. Ghulul juga boleh disebut sebagai orang yang mengambil harta kaum muslimin secara haram, maka apa yang akan berlaku? Kata Nabi, kata Allah Azza wa Jalla, wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Orang yang ambil harta ghulul, harta yang haram daripada Baitul Mal Muslimin, maka orang ni akan bangkit, dia pikul harta dia. Ada yang bawa bangkit-bangkit atas bau dia ni, ada unta yang sedang berbunyi, ada bangkit kambing yang sedang mengembek, mengikut keadaan apa yang diambil daripada dunia. Begitulah keadaan manusia di saat dia dibangkitkan di alam mahsyar nanti. Semua manusia kita boleh tengok kenapa dia begini. Oh, kita juga akan bertanya sebagaimana Nabi SAW bertanya. Sebab dikatakan, kenapa mereka dibuat begitu? Kenapa mereka dibuat begitu? Dibangkitkan dalam bentuk masing-masing. Maka di antara hikmahnya supaya manusia kenal dosa-dosa mereka. Yauma idzin tu'radun la tukhfa minkum khafiyah. Hari itu adalah hari dibongkarkan semua rahsia. Yauma tublas sarair. Hari di mana Allah bongkar rahsia manusia. Bila? Hari itu. Hari padang mahsyar. Semua manusia hari ni kita katakan, kita ni dosa kita kalaulah nampak seperti kudis yang bertampak, tak keluar dah. Orang kenal, dia ni. Kita, dia ni makan harta riba. Oh, dia ni jahat ni. Dia ni, atas dunia tak ada orang tahu. Sebab itu adalah semuanya rahsia di. Tapi pada hari akhirat adanya orang yang ditutup oleh Allah. Satar, Allah as-satar. Dia menutup keaiban manusia. Man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang tutup aib orang muslim, Allah tutup aib dia di dunia. Yang ni kita tak nak ke? Nak. Tapi siapa yang buka aib orang muslim, maka Allah akan buka aib dia. Di antara bentuk keaiban pada hari akhirat adalah manusia akan bangkit dengan dosa masing-masing, dan mereka memiliki sifat khas dosa itu. Pemakan harta riba, nampak dia perutnya besar, bangkit dalam keadaan orang gila. Peratap bangkit memakai pakaian daripada syurga, daripada neraka. Orang yang meratap bangkit gitu. Orang yang memakan harta gulul bangkit bawa harta-harta mereka. Kita tak nak ke kita ni ditutup keaiban kita oleh Allah Azza wa Jalla? Allahu Akbar. Kita ni aib kita banyak. Bahkan kadang-kadang dosa yang berhimpun di kita bukan satu, bukan dua, bahkan puluhan, malah ratusan, boleh jadi sampai ribuan. Bukan boleh jadi, sememangnya sampai ribuan dosa kita. Tapi Allah As-Sattar, dialah juga yang membuka keaiban, dan dialah juga yang Nabi sebut satarahullahu fid dunya wal akhirah. Dialah yang boleh menutup keaiban kita pada hari akhirat kelak. Semoga Allah Azza wa Jalla menutup keaiban kita dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Kita diizinkan oleh Allah untuk bertaubat
sebelum daripada kita meninggal. Akhirnya dosa-dosa yang bertimbun akan ditutup oleh Allah bila bangkit pada hari akhirat, wajahnya berseri dan bercahaya. Orang soleh bukan tak ada dosa, ada, tetapi mereka ditutup dosa mereka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah keadaan manusia yang bila dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan insya-Allah kita akan baca bab seterusnya, bukan sekadar Nabi sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan, tetapi makhluk-makhluk yang lain juga dibangkitkan, termasuklah hari Sabtu, hari Ahad, hari ini, hari-hari juga akan dibangkitkan untuk menyaksikan kepada Allah, menyaksikan, memberi persaksian. Hari ini kita buat gapo, hari ini akan mengadu kepada Allah. Sebagaimana tangan, kaki, kulit, mata dan telinga, semuanya akan bersaksi kepada Allah. Termasuklah hari ni. Kalau kita baca ni panjang ni 7.5 dah ni. Hari juga akan dibangkitkan, tapi kisah itu akan bersambung pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah memberi hidayah dan taufik kepada kita, dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla mematikan kita dalam husnul khatimah, kematian yang baik, dan mudah-mudahan Allah menutup segala keaiban kita, bukan sekadar di dunia, malah lebih-lebih lagi kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla supaya Allah menutup keaiban kita pada padang mahsyar di saat kita dibangkit oleh Allah di hari akhirat kelak. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.